Ada orang mengalami masalah hutang tu memang wujud. Maknanya dia bukan kira kerajaan mana merentah, dia bukan kira harga runcit barang negara tu, bukan. Tapi hutang ni ialah satu benda yang sebahagian orang dia rasa dia nak benda tu, dia pun berhutang. Isu yang saya nak tekan sini ialah jangan berhutang. Jangan berhutang terlalu banyak. Berhutang dibenarkan dalam agama. Agama tak larang kita berhutang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ada sahabat Nabi ni runsing tak boleh bayar hutang. Maknanya berhutang tu boleh, Nabi tak larang. Cuma nak bayar tu berat. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, cerita tentang apa nama ni, Abu Umamah Al-Bahili. Ketika mana dia ni runsing, hutang banyak, keliling pinggang, duduk masjid je. Sehingga Nabi perasan kenapa Abu Umamah ni suka duduk masjid waktu orang tak salat pun duduk masjid juga. Tuan-tuan, masjid zaman dulu bukan masjid zaman sekarang. Tak ada aircon macam kita ni. Panas. Lantai pun tanah. Sebab tu ni isu lain. Saya duk terfikir, kejuhudan para sahabat pergi masjid zaman dulu luar biasa. Masjid zaman dulu tak kondusif macam sekarang. Tandas pun tak ada. Nak baring pun kadang-kadang pembaringan di rumah sedap lagi. Tapi dia orang boleh rutinkan datang. Masjid kita sekarang ni kalau tak datang juga ni dia macam berat sikit lah nak jawab depan Tuhan. Bukan macam berat, memang berat pun. Sebab ada sebahagian orang rumah dia dengan masjid, masjid selesa lagi, tapi dia tak datang. Aircon di masjid lebih besar lagi horsepower dia. Kadang-kadang rumah dia aircon pun tak ada, tapi dia tak datang. Entah kenapa, apa yang menghalang dia, kita tak tahu. Cuma nak katanya Abu Umamah, balik pada cerita tadi tu, dia duduk masjid sehingga Nabi kata, apa masalah? Dia pun kata, humumun rakabatni wa duyunun ghalabatni. Kerunsingan telah datang pada aku dan hutang telah mengelilingi pinggangku. Runsing sebab hutang banyak. Nabi pun kata, baca doa ni, Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada hutang. Apa dia? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Maksud dia, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhi aku daripada benda yang haram, wa aghnini bifadlika, dan lebihkanlah aku dengan rahmatmu, bukan daripada selain daripada kamu. Abu Umamah baca doa ni sehinggalah Allah Ta'ala keluarkan dia daripada hutang. Doa ni pun diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Bila mana ada satu orang hamba mukatab. Hamba ni dia buat perjanjian dengan tuan dia, dia boleh dibebaskan dengan syarat dia kena bayar berapa amount baru dia dimerdekakan. Dia pun mengadu pada Ali. Ali pun kata, Nabi mengajarkan pada kami satu doa, sekiranya ada hutang setinggi gunung pun Allah Ta'ala akan lunaskan. Iaitu dengan doa tadi, doa yang sama. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa ni dia akan memberi pada kita semangat, kekuatan untuk meneruskan hidup, memberikan kepada kita kekuatan tawakal, dan juga berharap kepada Allah Azza wa Jalla, mencergaskan tubuh badan kita daripada malas apa semua. Macam khutbah Jumaat kita hari ni di Perlis, hindar daripada penyakit malas. Sebenarnya memang Nabi ajar pada kita ni tiap pagi petang kena minta jauh pada malas. Sebab tu petang lepas asar tadi, antara zikir yang diajar oleh Nabi ialah amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Ujung tu Nabi suruh kita doa pada Allah Ta'ala,
jauhilah aku daripada sifat malas, jauhi aku daripada buruk keadaan bila mana dah tua, jauhi juga aku daripada cengkaman orang, penindasan orang ni. Cuma poinnya ialah minta jauh daripada malas. Tambah-tambah malas buat ibadah. Kalau malas bekerja, malas terlibat dengan urusan dunia ni, dia taklah terlalu teruk, tapi teruklah juga, sehingga dia malas nak cari cara hidup, orang kata apa, untuk tanggung family dia. Tapi malas yang lebih teruk ialah malas untuk beribadah. Yang tu lagi teruk. Yang tu sangat-sangat membimbangkan dan merisaukan. Jadi bila mana kita baca doa tu, pertama sekali dia akan mendatangkan perasaan kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada nikmat yang Tuhan beri. Sebab saya rasalah antara fungsi doa tu, doa yang Nabi bagi pada Abu Umamah Al-Bahili ni, ialah menjadikan diri kita ni akan sedar apa yang kita perlu hutang, apa yang tak perlu hutang. Jadi dia macam boleh kawal kita ni. Yang ni kalau nak pun tunggu ada duit cukup baru beli. Kalau betul-betul terdesak sangat, kalau ada cukup hujah sangat, dipersilakan. Saya ada dengar satu kuliah daripada Dr. Firanda Indonesia ni. Dia cerita tentang syarah doa ni lah. Dia beri panduan kepada jemaah-jemaah yang dia kuliah lah. Dia kata, kita dibenarkan berhutang sekiranya benda yang kita nak guna tu, nak beli daripada hutang kita nak buat ni, memang betul boleh mendekatkan diri pada Tuhan, memang betul boleh menghalakan kita ke arah kebaikan. Tuan-tuan belilah walaupun berhutang, minta pada Tuhan, Tuhan lunaskan. Tapi kalau tuan-tuan tak ada jawapan yang betul, tak ada apa benda yang nak halakan daripada benda yang nak berhutang tu, tak payah beli. Dia bagi contoh nak beli kenderaan. Kita minta pada Tuhan, ya Allah, mudahkanlah urusan aku nak beli kenderaan ni. Berhutang pun tak apa, aku dapat kenderaan ni, aku sampai ke rumahmu, aku sampai ke masjidmu, aku sampai ke tempat-tempat yang baik. Okey, tuan-tuan beli. Tuan-tuan beli motor ke kereta ke, tuan-tuan beli dengan syarat digunakan, ditunggang ke arah kebaikan. Hatta nak beli telefon ke, nak beli, kalau budak-budak muda nak beli laptop ke apa ke, ingat, laptop ni, telefon ni akan menyebabkan saya lagi mudah nak cari masalah agama yang dimuskilkan. Beli. Tapi kalau kita beli, akhirnya kita makin lalai. Siaplah nak berjawab depan Tuhan. Hutang pun kena tanggung, tanggungjawab pun ada. Itu je. Saya rasa itu pendirian yang paling mudah. Sebab ada orang, dia kata kita kena kawal hutang. Sebenarnya, tuan-tuan, bebanan hutang ni bukan isu tak pandai kawal duit semata-mata. Sebab kalau tengok pada zaman Nabi ni, ada orang mengalami masalah hutang. Ada orang mengalami masalah hutang tu memang wujud. Maknanya, dia bukan kira kerajaan mana merentah, dia bukan kira harga runcit barang negara tu, bukan. Tapi hutang ni ialah satu benda yang sebahagian orang dia rasa dia nak benda tu, dia pun berhutang. Tapi kita kena tahu, apa saja tindak tanduk kita buat ni, kita kena ingat ianya ialah mesti disalurkan kepada akhirat. Ada orang dia minat betul baju ni, tapi dia tak ada duit, dia berhutang. Boleh bagi saya, dia boleh nak beli secara berhutang, tapi dia kena ingat, jangan dia jadikan baju tu untuk dipakai pada majlis-majlis yang melalaikan. Dia datang masjid dengan baju yang indah yang dia beli dengan berhutang tu, lalu dia tunjuk, ya Allah, ni baju aku beli ni, aku nak ikut macam mana yang kamu sebut dalam Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Aku nak masuk di masjid kamu dengan pakaian yang indah, aku berhutang nak pakai cantik beribadah pada kamu, kamu mudahkan urusan. Tuan-tuan akan tengok Tuhan mudahkan urusan. Saya kata pengalaman saya sendiri, Tuhan tak akan sangkutkan kita kalau betul kita nak buat benda tu kerana Allah. Tapi kalau kita beli kerana jiran beli Toyota baru, saya nak beli, kita pun beli, akhirnya kena ain, baiki, masuk servis center lagi banyak daripada sampai masjid, tak ada guna. Tak ada guna. Jadi setiap apa yang kita nak beli, pastikan niatnya ikhlas betul, minta pada Tuhan, luruskan, Tuhan akan bantu. Tuhan tidak akan sia-siakan orang yang betul-betul menggunakan nikmatnya untuk agama. Itu benda kena yakin. Sebab tu bagi saya, hutang kita kena urus dengan baik. Tapi kalau kita nak benda tu dan kita nak dekatkan diri kita pada Tuhan, Tuhan akan beri, Tuhan akan lapangkan. Sebab itu dilakukan oleh para ulama terdahulu. Tuan-tuan tengok Imam Malik bin Anas,
ada 500 pasang kasut. 500 pasang kasut tu semuanya disampaikan ke masjid. Semuanya dijadikan sebagai pakaian paling indah untuk beribadah pada Tuhan. Memang dia tak sempat pakai 500 pasang sekaligus, tapi nak sebutnya dia buat kerana nak tunjuk aku guna nikmat-Mu Tuhan untuk beribadah. Tuan-tuan boleh buat kalau tuan-tuan ada jawapan yang betul-betul kukuh depan Tuhan. Sebab apa saya beli benda ni? Sebab apa saya beli rumah ni? Sebab rumah ni tepi masjid. Sebab saya nak sangat kalau rumah dekat dengan masjid, saya sampai di masjid lebih awal pada orang yang rumah jauh. Silakan. Bismillah, buat pinjaman beli rumah tu. Tapi kalau beli kerana apa? Beli kerana rumah ni bilik dia banyak, melekeh. Bilik banyak ni bukan benda yang menjadi keutamaan sangatlah pun. Sebab nanti seorang demi seorang anak kita yang kita rasa akan duduk rumah tu akan keluar daripada rumah kita. Last sekali bilik yang diguna 1 dan 2 je. Kita lebih pada ruang yang kecil je. Ingat benda tu. Saya rasa itu antara pesanan yang paling baik lah daripada Dr. Firanda tu. Nak berhutang apa-apa, ingat itu adalah untuk agama, bukan untuk kepentingan peribadi, bukan untuk riak, bukan untuk sum'ah, bukan untuk angkat diri.